Halo, saya Cikgu Lee. Okey, jadi kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi video ini kita akan bincang satu subtopik dalam bab 3 iaitu formula kimia. Topik ini sangat-sangat penting kerana lepas ini bab 6, 7, 8 semua kita akan gunakan formula kimia dan persamaan kimia. Okey, jadi kalau konsep asas ini murid-murid menguasai dengan bagus, maka ini akan memudahkan belajar untuk teruskan perjuangan kimia dengan lebih mudah. Okey, jadi apakah formula kimia? Mesti murid-murid pernah dengar kan? Dia adalah satu pengwakilan bahan kimia dengan menggunakan huruf untuk mewakili atom dan nombor subscribe. Ingatlah, kita mesti guna nombor subscribe seperti ini. Tak ada nombor yang besar, semua guna nombor subscribe untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom yang terdapat pada bahan tersebut. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh. Magnesium. Jadi formula kimia dia Mg. Senang sikit kita nak sebut Mg, betul tak? Daripada kita nak sebut magnesium. Okey, sama. Gas oksigen, formula kimia dia O2. Air, ini biasalah murid-murid selalunya memang sudah tahu. Air, formula kimia dia H2O. Okey, dan contoh formula sepatian ion, aluminium oksida, formula kimia dia adalah Al2, 2 tengok 2 dia kecil. Then O3, 3 dia pun kecil. Okey. Jadi ini adalah contoh formula kimia bagi sesuatu unsur dan sepatian. Formula kimia boleh dibahagi kepada dua, iaitu formula empirik dengan formula molekul. Jadi untuk subtopik A, kita bincang formula empirik dulu. Yang ini adalah nota cikgu, jadi sila rujuk nota cikgu lah bila nak belajar subtopik ini. Untuk mereka yang tak ada nota lagi, boleh download di blog saya, Kimia LKY. Okey, jadi apakah maksud formula empirik? Formula empirik adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah yang terringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sepatian. Okey. Jadi ada satu cara untuk kita menentukan formula empirik. Okey, jom kita tengok di sini ada 3 contoh soalan yang cikgu nak bincang. Okey, yang ini ada dalam buku nota kamu. Okey. Oksida logam M mengandungi 60% logam M. Tentukan formula empirik dia. Okey. Jadi M terdapat 60%, jadi M ada 60%. Okay, kalau 60% for M, then how many percent for O? Jawapannya 40, kerana jumlah mesti 100%. Okay, jadi di sini wajib murid-murid untuk tulis mol dengan nisbah. Okay, jadi langkah pertama mol, langkah kedua nisbah. Okay, bagaimana kita nak cari mol? Tak ada mol. Tak ada mol, kita kena bahagi. Ingatlah, nak cari mol, tak ada mol, kita kena bahagi. Okey, yang ini M60 kita kena bahagi dengan jisim atom relatif dia akan diberikan. Yang ini 40 kita bahagi dengan 16 oksigen. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, kita dapat dua jawapan ini. Okay, langkah 1, tentukan mol. Mesti tulis. Langkah 2, nisbah. Okay, untuk nisbah, kita salin semula kedua-dua jawapan di atas. Kemudian kita akan bahagi sekali lagi. Jadi di sini kita akan bahagi 2 kali. Okay, kali ini kita bahagi dengan nombor yang lebih kecil. 1 dengan 2. Jadi nombor kecil adalah 1.25. Yang ini pun sama, kita bahagi dengan 1.25. Akhirnya, yang ini kita akan dapat 1. Yang ini kita akan dapat
2. Okey. Jadi yang ini IQ-nya formula empiric adalah M1. Jadi M kalau 1 kita tak tulis O dia 2. Okey, O 2. Boleh? Senang kan? Ini jawapan IQ dia. Okey, kita tengok contoh seterusnya yang lebih susah sikit. Okey, satu sampel aluminium oksida mengandungi 1.08 gram aluminium. Okey, aluminium Al telah diberikan. Jisim dia 1.08. 0.96 gram oksigen. Oksigen 0.96. Okey, jadi langkah 1, tentukan mol. Okey, bahagi Al bahagi dengan 27. Oksigen 16. Okey, kita dapat 0.04, 0.06 salin semula kedua-dua jawapan. Bahagi 2 kali bahagi ingat, senang sajalah bahagi. Okey, bahagi dengan nombor yang mana? Nombor yang lebih kecil iaitu inilah 0.04. IQ-nya, okey, tekan kalkulator. Yang ini kita dapat 1. Yang ini kita dapat 1.5. Ataupun kita boleh juga tulis 3/2. 3/2. 3/2 lah. Saya tulis macam ni Okey. Baik. Jadi kita tak boleh tulis formula kita dengan ada titik perpuluhan. Contoh Al1 O 1.5. Kita tak tulis macam ni. Jadi formula dia mestilah nombor bulat lah panggil. Okey, tak boleh titik perpuluhan lah. Okey, jadi kita akan tukarkan dia. Okey, jadi ada 2 kaedah. Satu kaedah adalah kita boleh darab dengan 2 kalau kita nampak titik perpuluhan seperti ini. Okey, jadi contoh 1 akan darab dengan 2. Menjadi 2. Yang ini pula adalah 1.5 darab dengan 2. Dia akan menjadi jawapan 3. Okey. Ini cara yang lebih mudah lah. Jadi sebenarnya cara yang lebih betul adalah kita cuba hapuskan pecahan ini. Jadi 3/2. Macam mana nak hapuskan pecahan ini? Kita darab 2. Jadi sebelah kiri darab 2, sebelah kanan darab 2. Kita akan dapat jawapan 2 dengan 3. Boleh faham? Okey, cara yang lebih betul lah. Iaitu kita nak cuba hapuskan pecahan dia. Okey, jadi IQ-nya jawapannya adalah AL2 dengan O3. Okey, AL2 O dengan O3. Okey, so selesai. Okey, seterusnya. Okey, soalan ini susah sikit. Jom kita cuba. X gram unsur M, di sini ada unsur M dengan unsur klorin Cl. X gram, okey, dia tak bagi tahu berapa jisim dia. Mesti nak cari jisim dia kan. Maksudnya lah. Okey, klorin, jisim klorin telah diberikan 21.3 gram klorin untuk menghasilkan sepatnya mempunyai formula MCl2. Jadi formula IQ dia adalah MCl2. M 1 biji dan Cl berapa? 2. Okey. Jadi untuk soalan ini, jawapan IQ telah disediakan. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Ada banyak cara. Ada berbagai cara. Okey. Jadi tak apa, kita buat step by step dulu. Langkah 1, kita bahagi. Okey, kalau Cl kita bahagi dengan 35.5. Okey, untuk M kita bahagi 59. Okey, ni tekan kalkulator. Okey, baik. Jadi kita dapat 0.6. Kalau soalan ni sebenarnya di dalam kelas saya tak bincang. Saya minta murid-murid buat sendiri. Siapa dapat jawapan, boleh ajar kawan lain lah. Okey, cara yang saya guna adalah cara nisbah. Jadi kita kena fikirkan satu cara macam mana
X bahagi 59 boleh jadi 1. Okey, jadi saya guna cara nisbah seperti ini. Okey, X bahagi 59 dia akan jadi 1. Dan satu lagi 0.6 nisbah kepada 2. Macam ni. Yang ini akan jadi 1. Yang 0.6 dia akan tukar kepada 2. Okey, macam ni lah, seperti ni. Cara saya lah. Ada banyak cara. Tak semestinya ikut cara cikgu. Akhirnya yang ini pindah ke atas. Jadi dia akan menjadi 2X. Okey, saya susun semula. Okey, darab silang. Ini akan jadi 2X. 2X. Saya bahagi di sini ya. Saya susun lebih cantik. Kemudian 0.6 darab atas jadi darab 0.6. Okey, jadi akhirnya yang lain murid-murid boleh selesaikan mengikut cara matematik. Jadi akhirnya X, kamu tekan kalkulator, tekan akan dapat mana jawapan saya? 17.7 gram. Okey, ini jawapan akhir dia. Apa kamu cuba selesaikan gunakan cara kalkulator. Dan ada dua eksperimen ataupun kaedah untuk menentukan formula empirik. Satu adalah untuk logam yang reaktif seperti magnesium, aluminium dan zinc. Logam yang lebih reaktif daripada hidrogen dalam siri kereaktifan logam, dia menggunakan susunan radar seperti ini, iaitu membakarkan logam reaktif di dalam udara ataupun dengan gas oksigen. Okay. Dan untuk logam yang kurang reaktif daripada hidrogen, dia akan menurunkan oksida logam itu dengan gas hidrogen kepada logam dia. Seperti inilah, oksida logam campur dengan gas hidrogen, dia akan menghasilkan logam dengan air. Okey, yang ini kita boleh bincang di dalam video lain, dalam eksperimen, dalam video eksperimen. Okey, baik. Seterusnya kita akan tentukan formula B, iaitu formula molekul. Apakah maksud formula molekul? Formula yang sebenarnya. Okay? Formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur di dalam satu molekul sesuatu sepatian. Okay, sebagai contoh, yang ini adalah formula molekul, formula yang sebenarnya. Dan kalau formula empirik, nisbah yang terringkas. Kita boleh ringkaskan. 2 dengan 4, potong-potong macam matematik. Dia boleh jadi 1 dengan 2. Dengan bahagi 2. Okey, jadi ini adalah formula empirik yang telah diringkaskan. Okey, di sini ada beberapa contoh yang cikgu dapat daripada buku teks. Kita tengok air, formula molekul memang H2O dan ini memang paling dalam bentuk yang paling ringkas. Jadi formula molekul dengan formula empirik dua-dua adalah sama. Amonia pun sama, NH3, NH3. Hidrazin N2H4. Rasa-rasanya boleh dipotong lagi? Jawapannya boleh. Dia boleh potong-potong bahagi 2 menjadi NH2. Okey. Propena formula molekul C3H6. Boleh dipotong lagi? Diringkaskan lagi? Boleh. Jadi bila diringkaskan, dia dinamakan formula empirik CH2. Okey, benzena C6H6 6, jadi kita boleh bahagi 6. Maka formula molekul C6H6 bilangan yang sebenar. Kalau formula empirik, nisbah yang terringkas. Okey, so murid-murid boleh faham. Okey, jadi ada satu cara untuk buat untuk menentukan formula empirik berdasarkan kepada ada satu cara untuk menentukan formula molekul berdasarkan dengan menggunakan formula empirik dan jisim molekul relatif untuk sepatian itu. Okey, kita tengok contoh satu. Formula empirik diberikan iaitu CH2O, jisim molekul relatif. Oh, ini jisim relatif molekul. Oh, salah. Jisim molekul relatif ialah 180. Carikan formula molekul Y. Okey, jadi senang saja untuk menentukan dia, kaedah dia. Pertama, kita guna formula empirik dia. Kemudian kita letak N.
N adalah nombor yang kita telah potong tadi. Okey, cara ini senang lah. Dan sama dengan jisim molekul relatif dia. Lepas itu nak buat apa? Tengok diberikan jisim atom. Jadi kita buat kiraan sikit. 2H kan? 2H darab 1. 16. N sama dengan 180. Okey, akhirnya selesaikan yang ini. Berapa? 14. 30. Betul? Sorry, kenapa? Okey, akhirnya N sama dengan 180 bahagi dengan 30. Okey. Jawapan 2. Bukan. 6. Okey. So, ini jawapan N. Satu markah je. Belum lagi siap. Okey. Lepas itu, barulah akhir sekali. Kenapa sudah highlight? Bolehlah. Formula molekul ialah... okey. Kita kena... 6 ini kita kena masuk balik. Jadi, C... okey. Kita boleh macam ni. Yang ini copy lah. Ini tukar kepada 6. Akhirnya C6 H6 darab 2, 12. Kemudian O6. Okey, siap. Highlight. Jawapan. 2 markah. Satu tentukan N. Satu lagi tentukan formula molekul dia. Jawapan betul? Okey, betul. Very good. Okey, soalan 1 di sini. Soalan 2 di mana? Bawah. 1. Okey, soalan 2. Okey, baik. Soalan 2 ni soalan sangat bagus. Kita gabungkan apa yang kita telah belajar tadi, formula empirik dengan formula molekul. Sekarang, okey. Maklumat daripada hidrokarbon X, jisim molekul relatif diberikan, peratus untuk karbon dan hidrogen telah disediakan. Okey, jadi pertama kita tentukan formula empirik dulu. Kalau formula empirik kena buat jadual. Kalau formula molekul kena cari N. Ingat? Okey. Cikgu sudah buat jadual. Karbon, hidrogen. Langkah 1, ini jangan lupa letak mol dengan nisbah kat sini. Okey. Karbon 82.6, 76. Hidrogen. Okey. Masih ingat langkah 1 nak darab ke bahagi? Tak ada mol. Bahagi. Nice. Okay. Jawapan letak bawah. Boleh? Boleh kot. Ini hidrogen bahagi 1. Okey, ini senang. Okey, ini jawapannya. Okey, baik. 6.89666. Tak apa, kita round off lah. Jadi 6.9. Tak boleh letak 6.8 salah kerana dia kena round off. Okey, lepas itu langkah seterusnya bahagi dengan nombor yang lebih kecil. Salin semula jawapan di atas. Bahagi dengan 6.9. Jadi yang ini kita dapat 1. Yang ini kita dapat ada titik perpuluhan juga. 2.49. Kalau round off 2.5 boleh. Okey. Baik. Ada titik perpuluhan. Jadi ada titik perpuluhan. Kita boleh darab dengan 2 untuk menghilangkan titik perpuluhan dia. Ataupun kita cuba hapuskan pecahan dia. Jadi ini dapat 5. Okey. Okey, jadi akhirnya formula empirik adalah C2H5. Okey, selesai. Ini banyak markah, 3 markah. Kalau pernah keluar SPM lah. Okey, jadi sekarang kita nak tentukan formula molekul. Okey, jadi gunakan formula empirik di sini.
cari N. Ingat tak? Cari N, kita nak cari N. Okay, jadi bracket. Bracket. Sama dengan apa? Jisim molekul. Jisim molekul relatif iaitu 58. Okay, akhir sekali 2 darab 12 campur kerana karbon 12 campur 5 darab dengan 1. Kemudian N kita nak cari sama dengan 58. Akhirnya kamu buat cepat sikit lah. Selesaikan secara matematik, sepatutnya kamu akan dapat N sama dengan 2. Dan akhirnya formula molekul adalah C 2 darab 2, 4 H 2 darab 5, 10. Teng, ceng, ceng. Habis. Okay. Boleh? Like, last. Soalan 3. Okay, ini soalan 3, soalan agak special. Tentukan formula molekul bagi sepatian ini. Jadi, sepatian ini, formula structure dia telah diberikan. Jadi, murid-murid buat kiraan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi, ini 8. H. 1, 2, 3. Kira. sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 18 lah. Bawah pun 8 kan? 18. Okay, ini formula molekul. Bilangan yang sebenarnya. Ini formula empirik. Kita nak ringkaskan. C, 8 dengan 18. 2. Boleh kot? 2. Ini bahagi 2 jadi 4. Bahagi 2 jadi 9. Okay. Bagus. Dan kira jisim molekul relatif bagi sepatian ni, kirakan jisim molekul relatif dia. Jadi kita ambil balik formula ini, kita nak kira jisim formula relatif dia. Jadi tak susah lah ini. Ini formula dia. Okay, jadi berapakah jisim dia? 8 darab dengan 12. Campur dengan 18 darab dengan 1. Hidrogen 1. Jadi akhirnya jawapannya 114. Tak ada unit. Kerana jisim molekul relatif. Kalau relatif dia memang tak ada unit. Okey, baik. Jadi ini adalah 3 soalan yang berkaitan dengan formula molekul. Okey. Jadi kita stop di video ini saja dan kita akan sambung video seterusnya untuk kita menulis formula kimia bagi sepatian ion. Okey. So itu saja untuk video kali ini. Kita telah belajar 2 kaedah kiraan untuk menentukan formula empirik, buat jadual, mol nisbah dan formula molekul. Tentukan N dia. Okay. Sekian, terima kasih. Bye.